Okay, good morning, Ika forever. Morning. Ya, boleh dengar suara saya? Boleh? Boleh dengar suara saya? Boleh, Boleh dengar bagi saya satu, dengar boleh, satu. boleh. Okay, selamat pagi semua Ika forever, forever big family. So, sangat excited malam ni kita boleh jumpa di sini. So, nama saya Selin. You boleh bagi Selin, boleh. You nak panggil saya Aliza pun boleh. Okay. So, saya dari Kuantan. Okay, Kuantan Pahang. So, malam ni, apa kan kita punya topik pada malam ni? Siapa tahu? Siapa tahu? Wah, PCM Selin. Yes, amin. Okay, good. Morning Carita. Okay, so hari ini kita akan berkumpul sini. Okay, kita kena thank you lah. Thank you kepada PCM Sean and Olive. Dia memberikan peluang. Saya jadi MC pada malam ini. So, lepas tu hari ini kita sangat bangga. Dengan sangat bangganya, kita dapat menjemput Profesor untuk sharing kepada kita semua kat sini. Okay, so sebelum kita punya itu program start, so semua sudah ready tak? You punya pen, you punya itu kertas atau nota, sudah ready? Nanti kalau dengan masa yang izinkan, you boleh tanya apa yang you nak tanya. Okay, kita akan, you boleh type dekat itu chat room sana. So mungkin kita boleh menjawabkan itu soalan dengan yang try our best lah. Okay. So sebelum saya menjemput speaker pada malam ini, saya nak memperkenalkan kita punya speaker. So Profesor Dr. Abdul Aziz, dia adalah pakar diabetes dan dia adalah merupakan ketua peneliti Bekam Klinikal juga sebagai pensyarah pakar perubatan masyarakat University Sains Malaysia di Kubang Kelang, okay, Kota Baru. Okay, so now Profesor dia sudah bersara, tapi bersara dia tetap berkhidmat kepada masyarakat sebab dia ada sendiri punya klinik. So dia mempunyai 30 tahun dia punya pengalaman. Okay, dia memang pakar lah. Okay, so sekarang dia sudah fokus lah. Dia membeli tuban yang full focus in klinik untuk bersakit dia. So memang berkhidmat untuk masyarakat. Kita bukan senang nak cari seorang doktor bukan hanya guna itu ubat saja. Dia guna perubatan tradisional. Okay, so Profesor Joy Forever Living sudah 7 tahun. Okay, 2013 Prof dia sudah join Forever Living. So nanti Prof dia akan sharing mengapa dia memilih Forever sebagai satu platform. So Profesor juga adalah merupakan first Profesor yang dapat CBM di Malaysia. Okay, so sangat hebat. So kita bagi tepukan 9333. Okay, kita type 9333 untuk tepukan kepada Prof. Lepas tu this year Profesor juga berkatanya sudah complete dia punya insentif termasuk CBM, dia punya itu Eagle Manager dan juga dia punya F2D Level 3. Walaupun beliau sangat busy dengan klinik dia, tapi dia pun sangat fokus apa yang dekat Forever punya insentif, dia semua sabu. So Prof juga merupakan 5 kali Eagle Manager Qualifier. So CBM termasuk this year. So next year akan pergi Sydney dapat dia punya CBM. Okay, 2021. So kita melenggarkan masa. Sekarang kita dengar tepukan 9333. Kita menjemput Prof. Okay, bagi tepukan. Yeay. Okay, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar semua? Baik. Baik ya, okey. Jadi alhamdulillah kita jumpa pada malam ini dan saya sebenarnya malam ini saya di klinik. Tu tengok gambar saya background di klinik. Saya bekerja tapi saya luangkan masa. Di luar sana orang menunggu tapi tak kisah sebab saya nak bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya ambil peluang ini ya untuk bercakap beberapa perkara lah dengan saya mohon maaf kerana banyak sesi saya tak dapat serta kerana kesibukan tugas dan klinik ya. Selin, you nak tanya soalan ke nak saya terus pergi terus pada tu ke macam mana? It's okay, Prof boleh cerita. I share your screen Share dulu background. Okay. Saya cerita dulu. Jadi soalan pertama ramai orang tanya ialah mengapa saya pilih platform Forever ini. Jadi ramai orang tanya kan. Jadi yang pertama saya nak bagi tahu yang gambar yang ditunjukkan pada tahun 2013.
ada satu grup lah datang daripada jauh, ramai dia 6 orang datang. 6 orang datang dan tentunya yang boleh masuk ke klinik saya tu sebab dia datang dengan orang yang saya kenali. Kalau dia datang sendiri, saya tak bagi masuk. Ramai, saya dah pesan dah. Kalau ada businessman ke medical rep ke datang, saya memang tak bagi masuk. Jadi kebetulan dia ni pandai, dia bawa dengan orang yang saya kenal. Itu Zul. Zul yang Encik Zul tu yang kawan saya, dia yang bawa. Kalau tak saya memang saya tak pernah masuk ke dalam. Jadi bila dia masuk tu, dia ceritalah, jadi ini kelebihan tim daripada Kuantan. 6 orang masuk. Jadi bila dia masuk sana, yang pertama sekali, yang saya nak bagi tahunya, yang upline yang saya tunjukkan sekarang ni dah tak tahu. Dia cuma ada rasa dalam 3 bulan je. Lepas tu tak entah ke mana, dia tak nampak, dia tak pernah bantu. Tak pernah. Tetapi saya dah 7 tahun, saya masih teruskan. Sebab apa? Sebab saya buat bisnes ni bukan kerana upline. Saya buat kerana saya. Ya, okey. Jadi macam mana saya boleh tertarik? Yang pertama sekali sebab yang datang ke klinik saya tu pada hari itu very strong personality. Pasal apa saya kata very strong personality? Jarang yang kita jumpa orang yang buat MLM ni ialah dia mempunyai degree. Jadi dia bawa tu dia mempunyai degree dan tesis yang dia bawa, dia tulis tesis untuk degree dia dan degree daripada UTM tu adalah tesis berkenaan multi level. Jadi bila saya dengar cerita tu memang saya terpukul lah. Ini kata ini memang hebat. Dia datang dan dia cerita dan ini yang dia bawa ni yang menarik dengan individu inilah dia datang dengan demo. Dia cerita pasal demo. Dia buat demo. Jadi saya terpegun jugalah tengok dia demo pasal aloe vera gel. Itu pertama kali saya tengok macam mana orang demo tentang usus yang kotor, yang teruk memang betul. Dalam teori pun betul. Jadi dia datang tunjuk yang tu. Satu lagi dia tunjuk demo pasal RTC. Itu pun memang menariklah dia tu. Jadi dengan dua demo tadi yang saya memang terpegun lah. Lepas tu dia pun cerita pula tentang dia cerita pasal marketing plan. Dan saya tengok marketing plan tu saya tak pernah involve dengan multi level. Jadi saya kata senang ya nak buat duit. Saya bekerja kata masa tu dah 20 tahun saya bekerja, tak pernah capai lah income dia seperti dia capai. Jadi bila saya tengok income dia, ini menarik lah, tak susah nak dapat. Jadi saya pun rasa okey, saya tu sebab saya sangat very promisingnya yang dia cerita adalah dia tentang produk. Kebetulan pada masa tu yang macam you tengok dalam video masa sharing semasa saya dapat manager tu berkenaan dengan seorang itu yang mula-mula. In fact itu adalah sebabnya yang mengapa saya nak ambil produk ni. Kerana pada masa tu saya ada seorang pesakit kanser kulit. Yang mana dia dah 13 tahun kena kanser kulit. Dia pergi semua hospital, semua bomo, semua sinset, semua dalam Malaysia ni. Dia ni orang kaya. So dia pergi semua tapi tak baik-baik juga. Jadi saya kata dengan tengok minyak ikan, minyak zaitun, kata saya nak cuba. Kalau dia ni bagus untuk orang ni, saya pun akan ambil lah. Jadi saya pun buat betul-betul. Saya pun ambil dan betul lah saya bagi orang-orang baru mungkin dia tak pernah dengar lagi testimoni ini. Yang mana pesakit yang pertama saya adalah pesakit kanser kulit. Saya bagi dia ni memang sakit sangat bila dia sampai merangkak. Saya pun terpaksa pergi ke rumah dia setiap hari, kadang-kadang setiap malam. Kalau saya tak pergi dia datang klinik. Saya bagi injection sebab sakit sangat tak tahan. Jadi alhamdulillah Tuhan nak tunjukkan apabila saya bagi tu 3 hari dia tak ada kontak, saya telefon dia kata dia dah baik lah, dia tak sakit apa dan sampai sekarang pun dia masih lagi guna produk. Jadi itulah yang untuk menjawab soalan pertama yang Selin tanya tadi, mengapa saya pilih Forever ni 2 sebab lah. Yang pertama sekali adalah sebab produk tu. Kalau saya nak kira di klinik saya macam-macam produk, boleh dikatakan setiap minggu orang akan bawa produk sebab dia tahu saya ni saya open minded ya. Jadi mana tak adalah saya guna produk klinik semata-mata. Saya boleh menerima dengan syarat ni dia betul-betul ada scientific evidence. Jadi sebelah malamnya
Saya tengok lagi betul ke tidak apa yang Sifu cakap ni. Kan saya pun Google tengok betul ke tidak. Memang betul. Minyak ikan dia ada clinical, banyak clinical study yang ada. Dan pasal usus ni banyak video yang menunjukkan betapa apabila seorang kena kanser tu banyak usus. Jadi itulah kehebatan saya nak tunjuk yang leader yang kita ada pada hari ini, dia dah boleh influence saya. Saya memang kalau bukan dia, saya rasa saya tak akan ambil produk ni. Jadi ini faktornya, faktor confident level. Jadi saya memang betul confident, boleh kata saya ambil. Itu sebabnya kalau boleh tengok kan berapa banyak saya ambil, boleh tunjuk saya punya slide yang saya punya check saya bagi. Macam mana saya ambil? Ini check ni. 14,000 saya sekali ambil. Kerana apa? Kerana saya betul-betul confident dengan produk itu. Tengok 3 hari bulan 6 2013. Itulah hari pertama saya ambil tu sebab saya confident dan memang itu habis bila yang check yang kedua ada tak check yang kedua? Ada. Check yang kedua. Ini 3 bulan 6 kan? Ini saya bayar online. Itu kan bayar online. Bayar itu credit card dan 2 minggu kan? Aja besar 2 juga. minggu selepas yang tu. Ya. Maknanya saya boleh habis dia produk yang 14,000 tu, saya habis dalam masa 2 minggu saja. Itu menunjukkan betapa saya punya confidence level memang tinggi lah. Yang saya bagi boleh dikatakan. Dan yang penting sekali bukan setakat bagi. Setengah orang bagi produk dia tak kesan dia tak akan datang balik. Yang ni pesakit ni datang lagi dan lagi dan lagi. Jadi itulah kan nak kira jadi saya pergi mana-mana saya memang saya share itulah yang saya share. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun saya masih lagi sharing, saya masih lagi buat demo dan saya masih lagi walau kesibukan macam mana pun memang saya tumpukan untuk untuk sharing. Kenapa? Kerana ramai orang di luar sana yang mengidap penyakit yang sampai sekarang ni tak boleh nak baiki. Jadi lebih eloknya kita bagi penumpuan kepada orang yang sihat. Kerana orang sihat ni lagi ramai daripada orang sakit. Kita ambil contoh. Saya share dalam saya punya Facebook berkenaan pada 14 hari bulan baru ni ialah Hari Diabetes Sedunia. Saya dah share dan saya tunjukkan betapa kita ada lebih kurang 3 juta orang yang kena diabetes. Tapi orang yang tak kena diabetes lagi ramai. Kan kita ada lebih kurang yang orang dewasa kita ada 23 juta. Jadi maksudnya apa? Kalau kita fokus pada orang sakit, memang tak ramai. Kita fokus pada orang yang sihat. Nak elak dia ni pada sakit. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, ramai saya share soalan-soalan yang orang pernah tanya supaya kita jelas. Soalan yang kedua, orang tanya pasal apa saya ni begitu yakin dengan produk dan juga bukan setakat yakin, tetapi dengan setia dengan produk Forever. Apa beza percaya dengan yakin? Percaya ni kita percaya. Kalau orang kata dia ni pandai memanah, kita percayalah kan. Dia memanah. Saya nak tunjuk apa beza percaya dengan yakin. Tetapi yakin ni lagi tinggi tahap dia. Contohnya, kalau saya kata saya pandai memanah, orang akan percayalah saya pandai memanah. Tetapi tidak semestinya dia yakin. Kita nak tahu dia ni yakin ke tidak adalah okey. Saya pandai memanah. Jadi orang yang yakin kata kau duduk kat depan, letak apple atas kepala, dan saya shoot apple tu. Kalau dia yakin memang dia duduk gitu, dia tak bergerak. Dia yakin kerana saya betul-betul akan shoot apple, bukan shoot kepala dia. Itu yang beza yakin. Jadi itulah tahap keyakinan kerana saya dah cuba. 2 sebab saya yakin. Yang pertama sekali, produk-produk Forever ni yang pertama sekali dia ada scientific advisor dan dia ni world class scientific advisor. Kalau you tengok dalam dia punya website, scientific advisor ataupun penasihat saintis di dalam belakang Forever ni memang cukup dan dia punya well qualified world class scientific community dia punya tu. Dan dia bukan setakat cakap-cakap, dia ada di dalam medical journal. Kalau you Google tengok pasal produk lah, ambil contoh artikel C contohnya, you tulis saja pasal omega 3, omega 9 penuh dengan scientific evidence. Jadi orang tak boleh nak argue. Bila saya cakap, orang tak boleh argue. Itu yang pertama. Yang kedua, nak bukti bahawa dia ni produk ni memang ada kualiti. Kenapa? Kerana dia ada patent. Dan you tahulah betapa susah nak keluarkan patent.
Ya, jadi bila produk tu ada pattern, itu menunjukkan betapa ini orang panggil penemuan yang noble ataupun penemuan yang agung lah untuk sesuatu produk. Ambil contohlah artik. Bezanya minyak ikan daripada artik ini memang susah nak cari, dan mereka ni ada pattern untuk itu. Jadi itu satu. Nombor dua, yang pertama dia ada scientific advisor world class. Yang kedua dia ada pattern. Yang ketiganya dia punya tu memang ada quality punya produk. Quality apa? Quality ni ialah kita boleh tengok dari segi penggunaan dia. Ambil contoh madu lah. Madu ramai orang petikai kata ada orang kata madu asli ni, kalau guna madu asli, kalau madu asli sepatutnya bukan lalat, ant ataupun ataupun kita panggil itulah maknanya semut tidak pergi. Itu bukan kriteria sama ada semut pergi ke tak pergi, tidak membeza antara yang ada kualiti, yang original ataupun tidak. Yang membezakan ada kualiti ke tidak adalah konten dia. Kita kena ambil dia, hantar ke makmal dan periksa di makmal. Dan itu dah dia akan proof kualiti dia. Itu satu. Yang keduanya, kualiti dia, ni bercakap pasal madu lah. Saya belum cerita lagi benda lain. Kalau nak cerita benda lain, sampai malam pun tak habis. Kalau nak cerita pasal madu saja. Madu, macam mana kita ada kualiti? USM, tempat saya bekerja ni adalah universiti yang pertama sekali ataupun tempat hospital yang pertama sekali menggunakan madu untuk dressing, untuk bersih luka. Bila orang luka kecil manis apa, kita sapu madu kat situ. Kalau madu ni madu lokal punya lah, madu tualang ke madu lokal, dia tak menjadi. You taruhlah 1 gram atau 1 botol sehari pun luka tu masih sama. Tapi letak madu asli, madu pada dia cebak je tumbuh daging. Dan itulah yang saya buat. Pasal apa saya nak bagi tahu tempat saya? Orang datang, boleh katakan setiap hari ni berduyun datang kerana kaki mereka nak dipotong di hospital. Hospital nak potong, dia datang sini. Dan pesakit-pesakit saya bukan sahaja daripada Kelantan, daripada luar, daripada Kelang, daripada Selangor, KL, Johor, semua datang kerana nak selamatkan kaki saja. Dan itulah yang kita buat untuk kita boleh tumbuhkan dengan cepat adalah cara kita dressing. Ya, itu yang pertama dia di dua ya, kualiti dia bagus. Yang keempatnya nak buktikan dia punya produk ni, dia ni track record dia bagus. Selama 40 tahun lebih di dalam market produk-produk dia, lebih 200 jenis produk tu. 40 tahun lebih di dalam market, tak ada satu kali pun dia ni kena saman atau tak ada satu pun komplain. Ini nak menunjukkan kualiti produk. Kalau kualiti tak bagus, memang kiri, kanan, depan, belakang semua ada orang komplain. Dan bukan saja Malaysia sekarang ni, dia ada seluruh dunia. Seluruh dunia 146 negara tak ada satu pun komplain pasal produk dia. Jadi itulah nak buktikan bahawa betapa dia memang kualiti produk. Tak ada dia good track record dan no single complaint. Tak ada seorang pun yang komplain. Kalau kita tengok produk-produk lain, banyak orang komplain. Kiri kanan kena saman mahkamah lah, dengan kena kutuk dalam Facebook lah, macam-macam. Tetapi ada juga orang yang nak komen tu, tetapi itu orang yang tak ada modal. Kalau kita berbahas dari segi saintifik, memang tak ada memang kita boleh menang. Amin, saya boleh berbahas bila-bila masa kalau tentang produk. Itu yang keempat. Yang kelima, company ni cukup transparent. Transparent maksudnya dalam setiap produk dia akan tulis semua sekali apa kandungan dia, yang dia masuk, apa yang original, dia tulis, orang panggil transparent. Jadi siapa pun nak tahu pada produk, kalau you tak perhati dengan apa yang ditulis kat botol, you boleh Google lagi, tengok. Dia boleh hantar lagi, message lagi, telefon. Saya nak cerita, ada satu ketika dahulu lah, pada mula-mula dahulu, kita ada artik C, kat sekarang pun ada artik C, tetapi pada artik C tu, dia tulis dia punya soft gel tu asal daripada bovine. Bovine ni maksudnya daripada lembu lah, bovine. Jadi orang query, bovine ni halal ke sembelih ke tidak? Mana ada orang sembelih lembu dekat US kan? Dia ada orang tanya, kita hantar message kepada headquarters,
Headquarter dalam masa tak sampai 5 hari, dia jawab terus. Dia cerita bahawa bovine ni, lembu ni, dia punya soft gel ni daripada tulang lembu yang disembelih. Dan lembu ni disembelih daripada oleh siapa? Dia oleh first generation Chinese. Chinese ni sebenarnya di tanah besar China ni, dia masuk Islam lebih awal daripada kita. Lebih awal daripada orang Melayu kita. Jadi kita jangan berbangga sangat dengan kita, dengan China ni, sebab yang sebenarnya Islam dia lebih dahulu daripada kita. Dan dia first generation Chinese ni, dia sebut dengan nama kumpulan dia lah yang bela lembu dan dia yang sembelih lembu. Sebenarnya lembu yang dibela di sana tu lebih ramai daripada tempat kita sebenarnya. Jadi kita harus bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Ya, transparent. Dia transparent. Jadi you nak tanya apa benda, you tak puas hati sama produk pun, dia tanya. Tentang RG kan, dia macam tu juga. Dulu ada kalau packing dulu dia tulis RG plus tu, dia ada komponen dia red fine. Tapi dia dah clarify, dia bila dalam kopin dia sudah buang komponen itu. Dia transparent. Jadi susah nak cari company yang betul-betul transparent macam itu kan. Itu. Okey, dah 5. Yang keenam apa dia? Yang keenamnya, pasal apa saya setia dengan Forever ni kerana good money. Good money. Saya nak cerita, bila saya buat Forever dalam masa pada tahun yang ketiga, saya dapat jadi manager dalam masa 46 hari. Alhamdulillah 46 hari saya manager. Jadi saya nak cerita dalam masa 3 tahun saya buat Forever, pendapatan saya masa tu, saya tak perlu usik gaji saya. Saya tak tahulah nak cerita banyak mana gaji kan. Saya tak perlu usik gaji saya. Saya untuk perbelanjaan harian saya, anak saya hantar overseas. Satu di Ireland, satu di Mesir saya hantar. Belanja sendiri. Jadi dan saya tak usik gaji saya. Jadi saya nak bagi tahu, walaupun 3 tahun di dalam Forever, pendapatan saya pada masa itu melebihi daripada gaji saya yang saya dah bekerja 20 tahun. You bayangkan. Jadi memang good money. Jadi kalau saya cerita bila kawan-kawan yang angkuh, kadang-kadang dia angkuh, alah buat MLM, itu orang angkuh. Tetapi saya tak kisah. Sebab apa? Sebab saya nak cerita, ini kehidupan orang yang makan gaji. Orang yang macam ni, kehidupan macam ni, kehidupan macam orang yang makan gaji, walaupun dia bekerja lecturer ke, associate professor ke, professor ke, dia ada rumah satu, adalah kereta. Macam Proton Saga boleh beli satu, Merc tak tentu mampu beli. Kemudian apa lagi, komputer. Nak komputer pun nak ambil loan. Kereta memang ambil loan, rumah ambil loan. Tak ada siapa pun yang beli cash. Jadi maksud apa? Maksudnya very hard money. Bukan senang nak dapat duit. Jadi itu memang, jadi bila saya dengan Forever, orang kadang-kadang jealous. Tengok kita bawa Merc. Saya beli barang-barang dalam bilik saya kat universiti pada masa tu kan. Semua ada dalam bilik saya. Bilik saya di pejabat tu macam rumah saya. Saya masukkan semua furniture apa semua. Orang pergi, orang jealous tengok. Dan saya beli komputer, saya beli semua, saya beli cash. Saya ambil loan. Jadi kadang-kadang orang jealous tengok, macam mana Purhazir ni? Macam mana boleh bawa emas ni kan? Sedangkan orang lain tak boleh bawa emas. Jadi itulah kadang-kadang bila kita bukan nak menunjuk, tetapi itulah realiti kehidupan. Realiti kehidupannya maknanya kita kena bersyukur dengan Allah SWT lagi. Jadi macam mana kita nak bersyukur dengan apa yang Allah SWT lagi? Kita bersyukur dengan kita enjoy dengan apa yang Allah bagi. Kenapa? Kerana Allah telah bersabda dan satu ayat Quran mengatakan, sekiranya kamu bersyukur ke atas nikmat aku akan tambah lagi. Jadi kita bersyukur, itu tunjuklah kan. Ini adalah semua nikmat Allah. You pakai branded watch, dengan good clothes, apa semua itu adalah tanda kita nak bersyukur. Jadi good money. Okey. Faktor yang keberapa dah? 1, 2, 3, 4, 5 yang kena. Yang ketujuh, ini adalah nak cerita mengapa saya confident dengan dan yakin dan setia. Apa yang Sifu selalu cakap, kualiti pertama yang harus ada pada kita, ya, yakin dan setia. Jadi
apa yang yakin rasa apa company ni really look after apapun dia betul-betul menghargai leader-leader di dalam Forever. Dan bagi Forever punya kuasa dia consider leader ni adalah apabila kita dah capai eagle manager. So bila you capai eagle manager tu dia di orang panggil kita ni treat ataupun diberi layanan yang cukup cantik. I mean yang susah nak tu. Dan bila kita capai eagle manager kita akan dibawa melancong. Dan ini adalah yang pertama saya pergi ke headquarters dia. Dan ini pengalaman yang cukup sukar untuk dilupa. Kenapa? Kerana dia treat tu kita memang, saya bekerja, saya bagi tahu, saya selalu compare lah dengan apa yang saya dapat di universiti dengan apa yang saya dapat dengan Forever. Saya selalu compare dengan anak saya, dengan kawan-kawan saya kan. Pasal dia tanya, pasal apa ya? Anak-anak selalu tanya, pasal apa yang bersungguh sangat dengan Forever? Jadi saya cerita, saya dah bekerja dengan USM 20 tahun lebih pada masa tu, 23 tahun kan. Tak pernah sekalipun VC ke, dekan ke, head department ke bagi tahu ni Praji, you dah kerja 20 tahun, ambil tiket ni, free tiket, pergi Langkawi lah, tak payah pergi tempat lain. Ambil tiket pergi Langkawi pun. Tak ada tau. Tak pernah. Dan tak ada pernah kata, ni bro, kita pergi dinner lah sekali, kita belanja. Sama ada secara official ataupun secara unofficial, tak pernah. Ini dia pergi, saya nak cerita yang pengalaman saya pergi ke sana. Yang pertama, saya nearly miss the flight nak pergi, tapi alhamdulillah lah Allah tolong. Jadi pergi sana, saya nak cerita, memang dia treat eagle manager well. Pergi sana, sampai kat sana tu, bas dah tunggu di depan flight tu sendiri. Tak payah jalan-jalan mana. Jadi itu satu pengalaman yang akan membanggakan. Jadi the rest tu semua orang tahulah apabila pergi ke sana. Jadi company ni treat well, ya. Dan dia bagi bonus ni, bagi insentif ni bergantung kepada setakat mana kita kerja. Kita kerja kuat, kita dapat hasil yang banyak. Kita kerja kurang. Dan inilah prinsip Islam, manjada wajada. Kita selalu disebut tu manjada wajada. Siapa kerja kuat dia dapat apa yang dapat. Jadi itulah konsepnya. Kalau kerja tak kira lah you ni upline ke downline ke, kalau kerja kuat you akan dapat. Jadi itu dia panggil dia treat us well. Okey ya. Itu adalah dari segi itu. Ini adalah dan boleh katakan selepas pada itu memang setiap tahunlah kita pergi melancong. Dan yang baik, yang bagusnya pergi melancong ni bukan keseorangan. Pergi, saya selalu juga pergi luar negara, tapi kalau setengah-setengah saya juga company ubat lah selalu sponsor saya pergi overseas apa semua sekali. Tapi kita pergi seorang je lah. Pergi seorang-seorang, tak ada pergi grup. Dan dia sediakan itulah hotel itu saja. Melancong-melancong tak ada, tak pergi ke sana. Ini memang mewah lah. Yang kita pergi ke serata dunia. Ya, okey, itu treat well. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga yang selalu tanya. Macam mana, orang tanya juga macam mana saya boleh influence atau boleh memastikan pesakit-pesakit ini menggunakan produk-produk Forever. Macam mana? Ataupun macam mana saya, maknanya bila pesakit datang saya tak terus saja bagi ubat, katalah sakit perut, kita bagi ubat gastrik lah apa semua, saya tak buat macam tu. Ataupun kata orang sakit darah tinggi ke, tidak terus bagi ubat sakit darah tinggi balik, tak ada macam tu. Saya punya approach adalah berbeza. Saya punya approach, dan ini sebenarnya bila saya tengok memang betul, inilah yang dikongsikan oleh sifu kita Datuk Desmond. Saya tengok slide persembahan yang mula-mula ataupun pada masa tu kita masih guna lagi CD. Jadi saya banyak kumpul CD sifu Desmond ni. Jadi salah satu slide yang saya paling suka, dan dia ni sebenarnya dia macam doktor jugalah. Dia cerita pasal happy triangle. Ya.
triangle, apa tu, health triangle punya HBO. Ini cukup cantik. Jadi mungkin sekarang dah tak ada lah CD tersebut. Tapi itulah CD itu saya ulang lagi dan lagi dan lagi sampai saya boleh hafal. Kata-kata yang Sifu cakap, saya hafal sampai sekarang. Jadi itulah approach saya bagi tahu. Jadi apa yang saya buat ialah apa kita panggil, mungkin saya boleh kongsi dahulu sebelum saya nak cerita pasal Happy Triangle tu. Saya nak kongsi dahulu cerita yang saya share pada pagi ni pada rakan-rakan yang selalu follow saya di Facebook. Pagi tadi lagi pukul 7.30 lagi saya dah share cerita seorang cerita orang yang paling kaya, like private fashion terkenal di dunia, yang nama dia apa? Nama dia ialah Kidzida Rodriguez. Dia ni saya tulis tajuk dia kesihatan mahkota kehidupan. Jadi ceritanya Preka Fashion ni dia meninggal pada tahun 2018. Dia umur 40 tahun. Dia memang Preka Fashion yang terkaya sekali di US. Dia ni asal daripada Dominica Republic. Jadi dia cerita, saya nak bacalah untuk tuan-tuan tahu, untuk menjawab soalan macam mana saya boleh influence pesakit untuk menggunakan produk Forever. Ya. Jadi saya nak cerita tentang apa yang ditulis oleh Preka Fashion ni. Dia mati sebab barah perut. Ya. Jadi dia cerita, dia tulislah sebelum beberapa hari sebelum dia meninggal, dia tulis. Dan ini ada di dalam Facebook dia, masih ada. Dia kata, kereta jenama paling mahal di dunia terletak di garaj saya, ya, di garaj saya. Tetapi saya harus duduk di kursi roda. Dia cerita, dia duduk di kursi roda. Yang kedua, rumah saya penuh dengan pakaian dan kasut berjenama yang direka khas. Tetapi badan saya ditutup dengan cadar kecil yang disediakan oleh hospital. Yang ketiga, wang dalam akaun bank saya adalah milik saya. Tetapi wang itu tidak lagi berguna kepada saya. Yang keempat, rumah saya seperti istana, tetapi saya mesti berbaring di atas katil hospital. Yang kelima, sebelum saya jatuh sakit, saya berjalan daripada hotel 5 bintang ke hotel 5 bintang. Tetapi sekarang dari satu saya berjalan dan saya ditolak daripada satu makmal ke satu makmal yang lain di hospital. Nombor 6, saya telah menandatangani puluhan juta orang. Dan saya teruja dan gembira. Sekarang saya menandatangani preskripsi doktor dan saya amat berat. Yang ketujuh, saya mempunyai 7 pendandan rambut. Pendandan rambut dia, 7 orang pendandan rambut dia. Saya mempunyai 7 pendandan rambut yang melakukan rambut saya. Dan hari ini saya tidak ada walau seurat rambut pun di kepala saya. Nombor 8, dengan jet peribadi saya boleh terbang ke sana sini. Tetapi sekarang saya mesti meminta dua orang untuk membantu saya memasuki beranda hospital. Nombor 9, walaupun terdapat banyak makanan di seluruh dunia, saya makan 2 pil pada waktu siang dan beberapa tetes air garam pada waktu malam. Ini rintihan orang yang kaya di US tetapi dying ataupun dalam nazak untuk mati disebabkan oleh kanser. Jadi apa last kali dia kata apa? Tidak ada yang lebih nyata daripada kematian. Pada masa ini saya memahami kesihatan yang baik adalah apa? Kesihatan yang baik ialah satu-satunya edisi terhad dalam hidup saya. Jadi tuan-tuan kalau nak baca detail, nak tengok gambar dia, boleh tengok dalam Facebook saya, boleh tengok dalam Facebook. Jadi apa maksudnya? Maksud itulah dia kita kena menghargai kesihatan. Dan saya selalu biasanya kalau orang datang tempat saya tak terus bagi ubat. Ya, saya tak terus bagi ubat. Saya bagi tahu cerita apa yang berlaku ialah kita kena faham pasal apa tuan-tuan ni kena penyakit. Ya. Dan kita nak elak. Katalah orang ada darah tinggi ataupun kolesterol tinggi. Saya boleh bagi terus saja. Ambil ubat Crestor, balik makan, habis cerita. Tunggu bulan depan dia datang lagi. Ya, datang dan saya dapat duit lagi kalau kau nak buat macam tu, tapi saya tak buat macam tu. Saya nak dia betul-betul sihat. Dan nak betul-betul sihat ni
bukan saja bagi ubat tetapi kita nak selesai masalah kesihatan dia. Yang pertama sekali ialah kita kena detox. Kalau tak detox, you makan 10 biji ubat pun yang masuk cuma sebiji, 2 biji saja. Itu sebabnya you akan tambah ubat lagi, tambah ubat lagi, tambah lagi. Setahun you akan makan 3 biji ubat instead of 1 biji. Saya punya strategi yang saya nak bagi tahu. Dengan saya buat macam tu, bukan kita tambah ubat tetapi ubat tu makin lama makin kurang, makin kurang, makin kurang. You cuba imagine, tak ada siapa doktor pun yang boleh kata diabetes ni boleh sembuh. Nanti tak ada. Orang kata diabetes tak boleh sembuh. Sekali you kena diabetes, you akan ada diabetes sampai masuk kubur pun diabetes. Kan? Jadi saya kata tak ada, awak boleh sembuh diabetes. Tetapi macam mana? Bukan sembuh dengan makan ubat, tapi sembuh dengan tukar cara awak makan. Kena detox dahulu. Ya, kena detox. Kena berhenti ambil nasi belauk ke, nasi dagang ke, nasi kerabu ke, nasi lemak ke. Berhenti makan. Jadi kalau saya tak makan nasi tu, macam mana saya nak ada tenaga? Okey, saya bagi awak ni Forever Life. Dia bagi tenaga pada awak. Ini pada nutrition. Jadi kalau tuan-tuan ingat, pada head triangle tu memang tak susah. Jadi kita detox dahulu, kita bagi nutrisi dia, kita bagi bahan yang meningkatkan imuniti. Jadi kita kata okey, nak bagi tenaga saya bagi Forever Life. Kemudian macam mana kita nak tingkatkan imuniti? Kita bagi awak ni, awak ambil lah honey, madu ke, kita ambil Nicolam, propolis, vitamin C. Tengok kepada kemampuan. Kalau mampu kita bagi semua sekali. Kalau tak mampu okey, ambil salah satu saja. Kemudian untuk majoriti orang bermasalah ni disebabkan oleh pengaliran darah tersumbat. Tak elok darah dan kita bagi omega 3 mereka naik. Dan macam mana saya boleh kata ini, saya tidak kata inilah satu-satunya, you tak boleh ambil yang lain, tak ada. Kita penuh dengan fakta. Omega 3 daripada you ada minyak, kalau you bagi satu jenis saja minyak atas saja you dapat satu jenis, tapi badan kita perlu dua-dua. Omega 3 perlu, omega 9 perlu. Jadi macam mana nak dapat tu? Jadi macam kita ambil you kena ambil satu sudu besar minyak ikan. Kemudian you ambil lagi satu sudu besar minyak zaitun. You boleh ambil ke macam tu tiap pagi macam tu? Boleh. Mungkin boleh 1 hari 2 hari. Kalau tak boleh, you ambil lah yang sudah sedia, yang ada dalam pil, you telan je. Senang. Jadi orang boleh terima macam tu. Jadi kita, orang ni dia tambah-tambah sekarang ni orang penuh panggil knowledgeable. Dia boleh search mana-mana. Nak cari minyak ikan semua 1000 jenis minyak ikan ada kat farmasi. Tapi pasal apa you kena ambil RTC? Itu sebabnya. Jadi kita kena open. Sebab Forever sendiri pun dia open. You tengok. Kalau tak payah, you tengoklah. You cari kat mana-mana di farmasi ada ke tidak minyak ikan dan yang ada kombinasi dengan minyak zaitun. Tak ada. Dan yang cukup dengan amount. Jadi itulah dia. Jadi kita kena cerita macam tu. Bila kita cerita macam tu barulah kita boleh meyakinkan. Dan dengan keyakinan itu, you tak tahu bahasa bila. Saya kan pada hari ini saya terkejut dengan seorang pesakit ni. Saya tak tengok dia ni sudah setahun. Tak tengok dia. Maknanya dia tak ada, macam dia tak datang klinik dah setahun. I tengok, macam mana last dia datang tahun lepas ini tau. Cuma apabila saya tengok rekod, rupanya dia datang ambil ubat, artik ni setiap bulan. Dia ambil ubat. Saya tak tahu pun. Itu maksud apa? Maksud dia yakin dengan produk. Jadi nak untuk capai level keyakinan tu kita kena terang betul-betul, terang sampai dia faham. Itu sebabnya saya bagi masa pada pesakit memang lama. Kalau saya punya consultation room saya sediakan LCD yang paling besar yang boleh letak atas meja. Nak tengok? Ni. Nampak ke tak? Tak nampak. Yang paling besar saya letak atas meja kenapa? Untuk memastikan untuk mengajar pesakit-pesakit untuk faham. Okey. Jadi itu soalan ketiga. Bahawa soalan ketiga. Silin ada masa lagi ke? Silin? Boleh. Boleh Okey. Soalan keempat yang orang selalu tanya saya ialah bagaimana saya boleh rendahkan ego ke tepi dan bagaimana semangat untuk capai F2D. Baru ni bulan lepas saya dapat F2D, alhamdulillah level 3
walaupun slow lah banding orang lain yang lagi cepat, tetapi at least dia ikut dia saya punya timetable. Dan setiap orang ni bergerak pada level masing-masing. Jadi jangan kecewa. Dan kita letak kita punya target sendiri. Jangan kita nak tiru orang. Kita tengok kapasiti kita lah, macam kereta kita lah. Kalau kita proton, kita lagi macam proton lah. Kalau kita S5, lagi macam S5. Kalau Mars, lagi macam Mars. Jadi dia berbeza, setiap orang berbeza, dia tak sama. Jadi yang penting macam mana saya buat ialah saya yang pertama soalan yang Selin tanya sebelum ni, dia tanya macam mana kita boleh letak ego. Pada saya satu saja prinsip yang saya pegang, iaitu peribahasa. Peribahasa ni peribahasa Melayu. Jadi saya tak tahu macam mana nak translate kepada Mandarin, saya tak faham. Macam mana tahu peribahasa Melayu kata ular yang menyusuk akar tak akan hilang bisanya. Faham? Ular yang menyusuk akar tak hilang bisanya. Jadi walaupun you kat mana, tetapi you duduk rendah mana pun, dia tak akan, you masih lagi you punya kualiti lah. Kalau you punya kualiti gold, you pergi ke mana pun you memang gold. Kalau you kualiti you brilliant, you pergi mana-mana pun brilliant, walaupun you tak buka mulut sepatah pun. Ya? Jadi jangan bimbang. Jadi apa yang ular yang menyusuk akar tak akan hilang bisanya. Campbell, ular yang menyusuk akar tak akan hilang bisanya. Ya, faham Jadi itulah dia. Jadi bila kita, dan saya ingat saya buat ini adalah kerana Allah. Bukan sebab manusia. Kenapa? Kerana kita nak bantu lebih ramai lagi orang. Untuk orang faham. Ramai orang di luar sama tak faham macam mana nasihat. Ya. Jadi kita nak faham itu kan. Jadi itulah dia. Jadi untuk menjawab soalan macam mana boleh capai tiga-tiga sekali. Yang pertama sekali adalah kita kena ingat dream is free. Dream is free. Pada tahun 2000 lebih kurang dalam masa saya buat PhD di England, saya baca satu buku yang sampai sekarang dia mempengaruhi saya dan saya bagi pada anak-anak saya. Buku itu tajuknya The Magic of Thinking Big. The Magic of Thinking Big. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba baca buku ni. Buku ni The Magic of Thinking Big, dia cerita betapa kita ni tidak berjaya sebab kita tak berani tak berani nak dream big. Yeah. Maksudnya apa? Maksudnya kita sepatutnya kita dream big, baru kita akan capai. Maknanya kalau kita letak target kita tinggi, kalau kita tak capai target kita, paling kurangnya kita boleh capai yang lebih rendah daripada itu. Itu dia maksudnya the magic of thinking big. Jadi maksudnya satunya dream is free. You free je, tak ada sekena bayar pun you nak dream. You dream apa yang you nak dream, tetapi yang pentingnya you ada target, yang tulis target. Dan saya belajar ni sebelum saya guna Forever lagi. Saya nak ceritalah sebelum saya dapat target Forever saya kat universiti. Saya dah tulis dah dalam saya punya dream board tahun bila saya masa saya UK tu, sebab lepas saya baca buku tu lah. Jadi saya dah tulis dah tahun bila saya nak capai pensyarah Profesor Madya. Tahun bila saya nak capai Profesor, dan tahun bila saya nak bersara. Dah tulis siap-siap dan alhamdulillah Allah tunjukkan bahawa memang betul. Dan biasanya saya capai target tu adalah dalam setahun lebih awal daripada target. Walau macam mana rintangan datang pun, sebab apa? Sebab Allah ini mengikut kita punya sangka. Kita kena sangka baik dengan Allah. Ya, kita boleh letak target dan kita usaha dan kita doa. Itu sahaja yang saya buat. Jadi biasanya bila kita letak target macam tu dan kita usaha dapat. Jadi itu sebabnya dan kita ada target ni dan saya ada memang sentiasa ada dream board, dan dream board ni kita boleh tukarlah daripada posisi dan dream board ni memang cukup penting. Dan saya ada dream board sana, saya orang panggil tukar saya punya dream board ni setiap tahun. Tukar baru dan saya letak di dalam bilik saya di depan meja, di depan cermin. Jadi setiap pagi masa saya nak bersiap-siap nak pergi kerja, saya akan tengok dream board saya dan akan tengok saya punya target. Contoh dan target ini
perlu kita tulis ada tarikh dia. Ada tarikh, tak boleh tulis nak dapat CBM, tak tahu bila. Jadi kena tulis target. Contoh nak kereta. Kalau kita tulis saya nak kereta mewah lah. Tak tulis. Jadi kita kena specify apa yang kita nak. Nak kereta Merc, color hitam, model apa, kena tulis. Kalau nak BM pun kena tulis. Model apa, warna apa. Sebab apa? Kalau kita tak tulis macam tu, mungkin Allah Ta'ala bagi yang second hand kat you. Ambil. Sebab apa? Sebab itulah sebab itu yang you doa kan. You tak specify apa yang you nak. Jadi specify. Sama dengan saya dah tulis dah situ, saya punya berapa? 200cc bila, 300cc bila. Dan Alhamdulillah Tuhan kabulkan. Jadi itu pentingnya target ni, dan kita kena usaha lah dengan target. Dan target ni kena ada target yang the main target, kemudian ada yang tahunan, yang pecah daripada tahun tu. Kalau you nak dan daripada tahun tu nak capai tu kena pecah pada bulanan. Daripada bulanan tu kena mingguan tu harian target. Jadi kalau contoh katalah nak capai target 300cc untuk bulan tu, kalau 300cc maksudnya dalam bulan tu maksudnya dalam seminggu berapa cc, dalam sehari berapa cc. Dan untuk capai tu macam mana cara dia? Nak bagi sharing pada berapa orang dan sebagainya. Itulah dia. Itu jadi itulah ada semangat tu kerana apa? Kerana kita ada dream. Dan untuk mencapai dream ni memang kita kena betul-betul bersemangat lah. Dan ini untuk sebab apa saya tengok dalam Forever untuk mencapai duit yang sebanyak itu tak susah. Tak sama dengan apa yang kita makan gaji ataupun yang bekerja. Kerja ni lagi susah sebenarnya yang nak capai. Saya pegang otak, saya nak kira saya daripada doktor, saya buat master lagi, kemudian saya buat PhD lagi, double doktor, PhD lagi saya buat, kemudian saya buat saya kerja lagi, kemudian saya ada klinik lagi. Kalau nak kira memang 24 jam kerja. Tetapi income taklah sebanyak yang Forever bagi. Itu yang saya kata, kalau tak buat saya gila lah. Saya memang orang panggil tak cerdik lah. Nak kata gila memang bukan gila. Tak cerdik lah kalau tak buat. Kenapa? Kerana nilai keuangan tu lagi tinggi. Freedom, recognition memang tinggi. Okey ya. Okey, kita dah hampir 9.30. Ada dua lagi soalan. Yang soalan yang kelima adalah saya nak share beberapa testimoni lah. Beberapa testimoni orang yang yang berjaya lah. Yang pertama sekali yang saya dah sebutkan tadi, orang yang skin cancer ya. Jadi mereka yang datang awal dah dengar pasal skin cancer. Dan bukan saja skin cancer, saya nak cerita satu lagi orang yang mengidap kanser. Dia mengidap kanser, breast cancer, dipanggil triple negative breast cancer. Triple negative breast cancer ni kalau medical doktor dia tahulah ini breast cancer yang paling ganas sekali. Yang paling ganas. Jadi kalau jumpa doktor triple negative breast cancer, dia kata memang tak nak cakap apalah, dah tahu dah. You won't stay long. Mungkin dalam paling lama pun 6 bulan dia. Paling lama lah 6 bulan. Kalau tak, whatever you ambil pun macam tu lah akan jadi. Jadi saya bagi tahu dia, masa tu dia doktor suruh buang breast dia dan doktor suruh buang breast dia buat kemoterapi. Dan dia ni, saya nak bagi tahu dia ni, saya ni jumpa the best breast surgeon kat Malaysia. The best. Bukan calon-calon orang. Maknanya dia ada duit lah. Dia ada duit. Dia jumpa the best breast surgeon dekat Malaysia ni, dan itulah yang nasihat doktor. Dia kata you kalau tak buat, you may survive up to 6 months, 6 bulan saja dia bagi masa kalau you tak ikut. Dia ikut masa itu buang breast dan juga buat kemoterapi. Jadi dia akhirnya dia datang tempat saya tanya macam mana. Saya kata kalau my experience you tak payah buat tu. You follow my advice, insya-Allah you akan baik. Jadi true enough, dia memang betul ikut 100%. Dia ikut 100% yang saya cakap. Dan apa yang saya bagi aloe vera gel, saya bagi RTC, saya bagi Pemastin, Bipollen, Propolis. Dan Ultralight. Masa tu dia panggil Ultralight, sekarang ni dia panggil Forever Light. Untuk bagi tenaga kat dia. So bagi macam tu,
Dia sekarang, you tahu berapa lama dia sudah hidup? 4 tahun setengah dah. Sampai sekarang masih survive lagi. Yang doktor kata 6 bulan kalau dia tak buat apa-apa, tak buat kemo, tak remove dia pun, tak buat mastectomy, 6 bulan saja dia bagi. Tapi sekarang dah 4 tahun lebih, 4 tahun setengah dah. Dan kawan dia yang kena breast cancer juga sama dia, ini triple negatif. Yang kawan dia tu bukan triple negatif pun, ni triple negatif yang paling ganas, dia survive sampai sekarang dah 4 tahun lebih. Alhamdulillah. Jadi kawan dia yang kena breast cancer 6 bulan, tak sampai 6 bulan, 3 bulan saja lepas dia buat kemo tu tak habis kemo pun, tak habis 3 cycle pun dah meninggal. Lagi satu kawan dia, classmate sekolah rendah dia kena lung cancer. Macam tu juga. Lepas buat kemo dia meninggal terus. Tak habis dia kemo. Tak sampai 4 bulan tu. Dia sekarang ni dah 4 tahun. Jadi macam mana you nak tinggalkan, macam mana you tak nak advance pesakit macam tu. Jadi itu sebab menyebabkan saya lagi lama lagi yakin. Setengah-setengah saya tengok, kadang-kadang sedih kita tengok orang yang dah lama yang forever tapi tak yakin dengan produk. Bila sampai ujian pada diri dia, dia mula melencong tempat lain. Dia bercakap pasal forever, algoritma bagus, RPC bagus, bipolar bagus, tapi bila dia kena, dia mulalah. Jadi yang itu orang panggil tak yakin lah, sebab dia tak yakin. Saya bagi tahu kita kena yakin. Jadi saya punya testimoni memang banyak, ya. Itu orang panggil yang kanser. Okey, kanser banyak lagi lah kalau nak cerita pasal kanser. Saya nak cerita pasal eczema. Eczema orang tahu. Eczema ni kalau ditanya doktor, eczema SLE ni tak ada ubat. Kalau ditanya doktor, anak saya ataupun isteri saya ataupun suami saya ni kena eczema, biasa eczema ni perempuan. Ada ubat ke? Tak ada ubat. You kena steroid, you akan makan, dia ambil steroid ni dan akhirnya you akan kena CKD, rosak buah pinggang. Lepas rosak buah pinggang, you buat dialisis, akhirnya meninggal. Macam tu saja. Senang-senang je cerita. Tetapi sakit saya ni, walaupun saya nak cerita, dia ni SLE. Sudahlah SLE, lepas tu dia kena, sebab dia prednisolone, steroid, banyak akhirnya dia kena rosak buah pinggang tahap 4. Jadi SLE dah satu, kena rosak buah pinggang lagi, doktor dah suruh buat dialisis. Dia ni daripada kemahaman. Selalulah dia komen dalam Facebook. Okey ya. Jadi apa yang berlaku ialah doktor dah suruh buat dialisis. Dia tak puas hati lagi. Daripada kemahaman tu dia pergi Kuantan. Doktor kat Kuantan pun macam tu. Doktor kat Kuantan kata, kat KMC kata, tak ada cara. Ini dia kena buat dialisis saja. Kalau tak, dia mati. Jadi dia takut, dia tak percaya lagi, pergi ke Kuala Lumpur, UMMC Musim Melayu. Pergi jumpa doktor kat Kuala Lumpur. Jadi doktor kat Kuala Lumpur kata, macam tu juga. You kena buat dialisis. Mana ada dalam sejarah orang kena SLE boleh survive tanpa buat dialisis. Sebab dah rosak buah pinggang dah tampak. Buat. Masa tu kreatinin dia berapa? 450. Akhirnya biasalah dia datang tempat saya. Dalam cari-cari jumpa rupanya di Kota Baru ada doktor yang committed. Yang lain sikit lah cara dia. Jadi dia datang tempat saya. Saya kata okey, awak kebetulan dia datang tu bulan puasa. Awak kata awak nak baik, awak duduk sini 1 bulan. Ya, awak duduk sini 1 bulan. Saya beritahu dia duduk sini 1 bulan, you ikut saja. Apa yang saya bagi, you makan. Apa tak bagi, jangan makan. Dan saya bagi apa? Saya bagi sama juga saya bagi. Ya, itulah yang saya bagi dan alhamdulillah dalam masa sebulan dia dah sihat. Dan yang peliknya yang doktor kata SLE ni tak boleh sembuh, akhirnya selepas beberapa bulan selepas tu dia baik SLE dia boleh sembuh dan juga dia punya buah pinggang pun baik. Sampai sekarang ni dah masa 4 tahun yang doktor kata tak ada harapan. Tak buat dialisis. Tak buat dialisis dan buah pinggang dia normal. Dia turun normal, kreatinin pun turun normal. Kat mana lagi you nak cari? Jadi normal. Jadi aduh saya kata ini memang bagus. Jadi sampai sekarang dia masih lagi order produk. Ya. Jadi itu jadi ada orang tanya ni kalau tahap buah pinggang tahap 2 macam mana? Tak ada lagi senang lah. Ini tahap 4. Saya nak cerita ada seorang lagi yang buah pinggang tahap 5. Tahap 5 dia punya kreatinin 1,500. Dia pun saya share kat Facebook lah. 1,500 kreatinin dia. Dia kata dia ni memang pening nak jatuh dah.
Dia sepatutnya besok tu dia dah pergi serah diri pada doktor. Serah diri pada doktor buat dialisis lah. Tetapi ada kawan dia telefon, dia kata nama dia No. Dia datang Kelantan dah buat dia jumpa dengan Prohalsis. Datang Kelantan. Dia datang terpaksa dia duduk 2 minggu. 2 minggu dia duduk. Alhamdulillah dia share semalam, dia share kat the day before dia share kat Facebook. Alhamdulillah dia segar bertenaga. Dia punya suami dia pun terkejut tengok dia. Sihat. Tanpa buat dialisis. Dan kreatinin boleh turun, urea boleh turun. Jadi itulah ini ada Selina share dengan tajuk dalam Facebook dia kan. No mengidap nefrotik. Dia ada nefrotik sindrom lagi. Nefrotik sindrom pun macam tu juga. Orang cubalah pergi tanya doktor ataupun doktor dalam cuba tanya, nefrotik sindrom ni boleh pulih ke? Tak ada, mana ada orang boleh pulih. Jawapannya tak boleh. Tambah-tambah kalau kreatinin lebih pada bukan 1000 tau, kreatinin lebih pada 600 doktor dah suruh buat dialisis. Tapi saya itulah sebenarnya setakatnya alhamdulillah, tapi bukanlah saja guna produk forever, dia kena bekam, dia kena jaga makan dan sebagainya. Alhamdulillah. Dua. Jadi kita ada kanser, testimoni kanser, kita ada testimoni SLE. Satu lagi, testimoni eczema sama juga. Eczema ni budak muda lagi, umur baru 20-an tahun, dia sampai berhenti kerja kerana eczema. Muka ni habis, muka ni menggelupas, tangan dia menggelupas. Ya, tangan menggelupas. Jadi dia habis dah jumpa doktor, pakar kulit apa semua kata bawa steroid. Bila start steroid dia lagi teruk. Dia hilang sekejap dia naik balik, hilang sekejap dia naik balik. Nah, jadi itulah yang berlaku. Jadi sama juga sekarang. Awak datang sinilah kita detox. Jadi dulu saya nak cerita pasal detox pun rasa segan jugalah pada mula-mula dahulu. Pasal betul ke detox ni? Tapi bila kita buat, semua orang saya buat detox. Dan hasilnya menakjubkan. Jadi sekarang ni kalau even doktor pun kalau tanya apa nak buat ni Prof? Kalau pasien macam buat detox dulu. Kan dia akan tanyalah macam mana nak detox. Jadi baru kita cerita. Jadi detox ni rupanya yang utama. Yang utama dan hasilnya menakjubkan. Saya boleh cerita menakjubkan lah. Dan dia dapat hasil yang tak pernah you terfikir. Okay? Kelima dan keenam soalan yang keenam yang terakhir. Okey, jadi ramai doktor ataupun yang profesional lah, dia orang takut ataupun risau nak buat sharing, takut kena kutuk ke ataupun takut kena lesen dia kena tarik ke. Orang takut. Jadi itu sebabnya tengok ramai doktor yang tarik diri lah, ataupun tarik dari diri ataupun berdiam, tak nak share, orang tanya pun tak nak jawab. Jadi orang tanya macam mana saya boleh buat. Jadi kita bercakap tentang fakta ya. Jadi bila kita bercakap dengan fakta, tak ada siapa yang boleh argue ya. Jadi kena ada fakta. Saya ambil contoh. Jadi kita kena ikhlas. Bukan kita ikhlas, niat ni penting. Jadi kita ikhlas niat, maksudnya kita nak share dan kita nak tolong orang. Kerana kita bantu orang ni menjadi tugas dan tanggungjawab dan jadi fardu kifayah. Kalau tak ada orang lain buat, kita wajib buat. Ya, kita nak bagi peluang pada orang. Contohnya kena kanser, eczema, semua kata tak ada harapan. Saya yang kata ada harapan. Cuma kena berhenti semua ubat yang you makan tu, kena follow saya. Kena follow teknik saya lah ni. Happy Triangle. Happy Triangle ke mana-mana pun saya bawa Happy Triangle. Detox. Dan detox ni tak cukup dengan, kadang-kadang kalau teruk sangat, tak cukup dengan detox aloe vera gel. Saya buat coffee enema lagi, saya buat bekam lagi. Ini semua adalah cara-cara detox. Dan memang betul, menakjubkan. Jadi kita kena ikhlas. Yang pertama sekali, kita nak bercakap ini adalah untuk membagi pengetahuan, nak bagi ilmu. Kita share ilmu. Dan share ilmu adalah tugas dan tanggungjawab orang yang berilmu. Kalau kita ada ilmu, kita tak share, kita akan dipertanggungjawabkan, kita akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti. Jadi kita kena share. Okey, itu yang pertama. Dan bila kita ikhlas, kita share benda yang betul, Allah akan bersama-sama dengan kita. Ya, semasa Rasulullah SAW nak berhijrah ke Madinah,
dia dikejar oleh orang-orang Arab, orang Quraisy, dan dia dengan Abu Bakar. Dia masuk kepada dalam gua. Masuk dalam gua bersembunyi. Dan masa dia duduk dalam gua tu, orang-orang Quraisy ni lalu depan gua. Jadi Abu Bakar takut. Ya Allah, macam mana ni, takut. Jadi Rasulullah SAW, Nabi kita bagi tahu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan risau kerana Allah ni bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita ikhlas apa-apa, tak takut. Allah akan bersama-sama dengan kita dan membantu kita, ya. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kita kena kongsi fakta yang betul, dan produk-produk Forever ni tak ada satu pun fakta yang tak betul. Saya ambil contoh tadi, saya dah share tentang RTC kan, RTC dah share kan. Macam mana dia fakta yang betul. Dan macam mana saya dapat tahu fakta yang betul? You boleh tengok dalam medical journal. Apa yang ditulis dalam Medline adalah PubMed. Apa yang ditulis PubMed dengan Medline ni adalah medical journal yang ada semua scientific journal yang orang tak boleh nak argue. Semua benda yang betul. Dan dia cerita macam mana omega 3, omega 9 ni penggunaan dia boleh membantu orang yang kena kanser. Memang betul. Contoh lagi satu, madu lah. Ambil contoh madu. Saya suka sangat madu ni kerana madu ni adalah dia ni amalan sunnah, dan ada satu hadis Rasulullah mengatakan bahawa penyembuhan itu dalam 3 perkara. Ya? Penyembuhan dalam 3 perkara. Yang pertama adalah dengan madu, dengan menggunakan madu. Yang kedua dengan berbekam. Dan yang ketiga adalah dengan besi panas. Tetapi baginda Rasulullah ni melarang menggunakan besi panas. Jadi ada 2. Jadi kalau you nak sembuh penyakit, you tak boleh nak tinggal dulu ni, madu dan juga bekam. Tak boleh tinggal. Jadi kalau kita nak sembuh daripada kencing manis, saya bagi madu. Orang terkejut tau. Pesakit dah bercakap, betul ke doktor ni? Saya ni kencing manis. Macam mana boleh bagi madu? Nah, betul. Dan saya bagi, baru ni saya nak cerita, ini testimoni, ini doktor. Dia ni doktor, dia datuk lagi, doktor VIP. Anak dia pakar perubatan. Dia ada kencing manis. Dia datang tempat saya sebab dia orang apa, dia orang ni dah rosak buah pinggang. Doktor nak kena suruh dia buat dialisis. Dia suruh dialisis. Dia kata, Datuk pilih 2 je. Sama ada dialisis ataupun buat transplant. Datuk nak mana satu? Sudah dia kata. Jadi tak nak dua-dua. Dia datang Kota Baru. Datang jumpa saya. So saya pun ceritalah, awak Datuk punya kencing manis. Dan kencing manis tak kontrol. Ambil insulin. Walaupun ubat yang macam mana elok, kalau tak buat detox, memang tak jadi. Kena buat detox dulu. So saya suruh buat detox. Jadi anak dia ni pakar perubatan tau. Pakar perubatan. Dia datang. Dia sentiasa, dia memang sengaja datang lah nak tengok apa yang Prof bagi tahu kat bapak dia ni. Kan? So kata, makan madu. Kita buat detox makan madu. Dan memang betul pun. Bila saya bagi makan madu, gula dia boleh turun. Cubalah you ambil madu tempat lain. Dan madu lain macam mana? Dia turunkan naik. Jadi itulah kualiti madu kita. Dia turun, dia terkejut. So dia balik Kuala Lumpur, dia follow up kat mana tahu? Dia follow up kat Prince Court. You tahulah siapa yang pergi follow up kat Prince Court. Jadi dia pergi kat Prince Court, tengok nephrologist dia, pakar buah pinggang dia, tengok periksa darah, tengok. Turunlah kencing manis kontrol. Dan kencing manis kontrol yang penting sekali, dia dah tak makan ubat dah. Dah tak makan ubat yang doktor kat Prince Court bagi. Tak makan ubat. Saya kontrol dia dengan kontrol makan. Dia tak makan ubat. Tak makan ubat. Lepas tu dia tengok kencing manis turun. Buah pinggang dia turun. Urea turun, kreatinin. Dia terkejut. Apa yang jumpa macam ni? Dia kata, saya pergi ke Kota Baru. Saya ikut follow Prof Aziz punya regime kontrol. Dia kata macam tu. Baguslah, you follow lah. You continue follow. Tak ada masalah. Jadi apabila kita buat yang betul, siapa pun tak akan argue dengan kita. Tak ada siapa pun yang akan argue. Jadi kita buat macam tu. Jadi saya buat macam tu kan. Jadi apa yang saya nak risau, saya bagi dan orang pun akan suka. Ya? You imagine orang yang kreatinin 1,500 tiba-tiba turun. Kan? Orang terkejut. Dan orang nak belajar tau. Orang nak tahu. Dah macam mana? Orang telefon saya, kiri kanan orang telefon. Macam mana proyek? Macam mana you boleh buat? Eczema boleh sembuh. Macam mana you buat? Saya ceritalah macam mana. Jadi itulah. Jadi bila you buat benda yang betul, you share benda yang betul dan ada fakta. Jangan you cerita dia tak ada fakta. Jangan cerita benda yang mengarut. Cerita yang betul.
Dan tambah sekarang, tentang apa ni, kita ada masalah dengan COVID-19. Semua orang takut, semua orang panik, tak nak keluar duduk rumah. Tapi saya nak cerita, kalau you pergi klinik, saya tak tahulah kat KL, kat Kuantan macam ni. Klinik kat Kota Baru orang tak berani. Di apa ni, saya nak cerita, banyak kaunter dia tutup dengan plastik tau, plastik. Jadi pesakit duduk kat luar, plastik kat tengah-tengah, transparan plastik, dan dia duduk kat dalam. Doktor tak periksa pun. Tak periksa tau. Takut. Tak periksa. So, dan tanya sakit apa, bagi ubat. Melalui kaunter saja. Doktor takut nak periksa. Takut orang. Saya tak ada buat macam tu. Saya buka, open. Buka, pesakit datang. Ramai pesakit datang dalam. Pesakit datang tengok, saya periksa sendiri. So, dan saya cerita pada staf saya pun macam tu. Kadang-kadang saya tak pakai pun mask. Kalau biasa saya pakai lah, kan tak pakai pun. Sebab apa saya confident? Sebab kita kata saya dah ajar dalam YouTube, ajar di dalam banyak sering kita ajar macam mana nak meningkatkan imuniti. Jadi kalau kita punya imuniti meningkat, kita tak takut pada corona ke COVID-19 ke ataupun virus lain supaya itu apa nak takut sebab imuniti kuat. You tengok orang yang kena tu orang yang tua, yang sakit, budak-budak kecil. Kan? Yang mana imuniti dia rendah dan kita tahu macam mana nak tingkatkan imuniti. Kita dah cerita dah. Kalau nak tingkatkan imuniti kena ambil madu, ambil vitamin C, ambil B-pollen. Jadi apa takut? Kan? Jadi itulah bendanya yang saya selalu share. Jadi dengan buat macam tu, apa lagi yang kita nak takut. Jadi saya tak takutlah untuk sharing, ya. Jadi saya rasa itulah saja yang saya nak kongsikan dengan saya minta maaf kerana mengambil masa yang agak lama pada tuan-tuan. Prof, ni orang kata kalau panjang lagi pun dia boleh tunggu. Dia memang suka dengan pencerahan profesor. So dalam sini pun ada banyak soalan. Boleh kan mereka boleh tanya tak, Prof? Ya, boleh. Okeylah, tanya soalan lah, saya jawab soalan. Tanya soalan. Ya. So diorang tanya diabetes yang sampai mata sudah jadi kabur. So nak suggest macam mana? Macam tak nampak lah dia macam kabur. Macam mana? Mata dia kurang nampak, sudah kabur. Oh, mata kurang nampak. Ni vitamin so diabetes masalah beris. Dia cerita apa yang saya approach sekarang ni, saya tak cerita produk terus tahu. Saya cerita apa kandungan yang membantu dia. Saya ambil contoh. Katakanlah orang yang tersumbat salur darah dia 3 vessel block, ke nak kena buat angiogram, dah buat angiogram, ada tersumbat salur darah atau kaki tersumbat ke atau otak kena stroke ke sebab salur darah tersumbat. Jadi apa yang saya bagi tahu, saya tak terus bagi produk, saya bagi tahu apa yang boleh membantu nak buka balik salur darah. Yang boleh buka salur darah dia panggil L-arginine. L-arginine tu bila kita makan, dia masuk dalam badan, dia akan bertukar dari nitric oxide. Nitric oxide ni bila masuk dalam badan, dia boleh menyebabkan salur darah terbuka. L-arginine. Jadi apa produk apa yang ada L-arginine? You carilah dalam market apa. Banyaklah produk yang ada L-arginine, yang claim ada L-arginine. Tetapi L-arginine yang paling baik adalah RG+. Pasal apa? Sebab dalam RG+, you dapat L-arginine ni 5 gram, 5 gram. Yang ada dalam produk-produk lain tu cuma ada 500 miligram. Beza 500 miligram dengan 5 gram. Paling tinggi pun dalam market dia ada 500 miligram. Yang ada dalam RG adalah 5 gram. Miligram dengan gram berbeza. Jadi ini terbaik. Ya, terbaik dan harga paling murah. Dan yang penting sekali, bila kita bagi, dia akan dapat rasa. Dia akan dapat rasa perubahan. Ya, jadi untuk itu yang korang nampak ni, ialah kena ambil apa? Kena ambil nektar, kena ambil pomastin. Lepas tu, B-pollen, propolis, vitamin C. Dan sebelum itu kena buat apa? Sebelum itu kena detox dahulu. Jadi aloe vera gel dengan artisin tak boleh nak tinggal, kena detox. Jadi ramai orang yang tak dia ambil produk tetapi tak boleh kan dia tak detox dahulu. Tak detox terlebih dahulu. Jadi you makan banyak mana pun disebabkan usus ni tak bagus, penyerapan tak berlaku. Ya, penyerapan tak berlaku. Jadi bila penyerapan tak berlaku, jadi tu tak ada kesan. You makan apa dan detox ni dia pentingnya
kuantiti penting. Jadi kalau you ambil satu sudu saja, memang sebab apa? You kena cerita bahawa usus kita ni panjang berapa panjang? Lebih kurang antara 13 ke 15 kaki panjang. Panjang. Jadi apabila 13 kaki, kalau you ambil 2 sudu, macam mana nak terasa? Memang tak terkesan langsung. Ya, you kena ambil lebih kurang antara 150 ke 200 ml tiap kali. Maknanya kalau boleh 3 kali sehari. Jadi itu penting. Jadi kalau buat macam tu baru jadi. Jadi yang itu penting. Okey. Bateri pun dah nak habis. Sekejap. Okey. The charge battery untuk teruskan sampai pukul 3 pagi. Okey tak? Semua okey pukul 3 pagi. Macam PES kan? Balik dulu. Ya. Kita kena thank you kepada Prof. Betul-betul dia. Okey. Prof, lagi ada soalan? Okey, lagi soalan lain. Okey, SLE dan Masara buah pinggan, produk apa Forever yang dia makan? Okey. Buah pinggang ni yang pertama sekali kita tahu apa buah pinggang ni masalah dia ialah masalah dia pinggang kidney ataupun bahagian tak boleh nak menapis. Tak boleh nak menapis darah dia. Dia perlu tapis kan. Jadi bila tak boleh nak tapis, jadi kita kena kurangkan bebanan dia. Jadi yang pertama sekali kena kurangkan makan dia. Dia ada 9 langkah. Saya selalu cerita. Tengok dalam Facebook saya 9 langkah. Jadi bila 9 langkah yang pertama sekali kena kurang makan. Jadi kena kurang protein haiwan. Ya. Jadi macam mana nak kurangkan protein haiwan? Kena kurang, jangan makan makanan daripada protein haiwan. Jadi daging tak boleh, ayam tak boleh. Kalau tahap 4, tahap 5, ayam, ikan pun tak boleh. Kuah dia pun tak boleh. Itu yang pertama sekali. Lepas tu you boleh ambil lah Bipolen, Propolis. 15 biji sehari. Maknanya 5 biji 3 kali sehari. Ambil. Jadi setakat ini kan Alhamdulillah saya tak ada masalah lah di dalam mengendalikan pesakit sikit. Dengan syaratnya dia ni sebelum buat dialisis lah. Kalau dah dialisis tak boleh nak buat apalah. Kalau you tumpu masa, kalau orang dah dialisis pun dia tak banyak membantu lah. Suruh dia buat dialisis sajalah. Cumanya kalau nak sihat, walaupun buat dialisis sihat, suruh dia makanlah Bipolen, Propolis, itulah. Lepas tu untuk bagi tenaga dia, biar dia ambil lah Forever Life. Jadi dia ada tenaga. Jadi sama juga dengan apabila kita suruh dia berpantang, bila kita suruh dia berpantang, dia akan rasa tak ada tenaga. Jadi macam mana nak bagi tenaga kat dia? So kita suruhlah dia ambil Forever Life. Jadi itulah yang saya share dengan dia. Okey, Prof, lagi satu soalan. So ditapati sekarang punya zaman sekarang semakin ramai kanak-kanak dia orang menghidap penyakit masalah buah pinggang pocong. Okey, apa faktor perkara itu terjadi? Apa yang terbaik untuk mereka? Okey, dia buah pinggang bocor ni untuk kanak-kanak dia ada dua tau. Dia ada dua. Satu dia panggil nephrotic syndrome. Yang kedua dia panggil AGN, acute glomerular nephritis. Dua. Jadi ini faktor dia selalunya disebabkan oleh faktor yang pertama tadi adalah kanak-kanak yang kena dia panggil jangkitan pada buah pinggang dia ataupun dia panggil autoimmune. Autoimmune ni badan dia mengeluarkan bahan yang boleh merosakkan diri sendiri. Jadi macam mana nak mengelak tu daripada berlaku, kita kena tingkatkan imuniti dia. Jadi yang pertama jaga makan dia. Jadi anak-anak ni kita kena bagi tahu dia jangan makan makanan yang ada preservatif. So hot dog tak boleh, burger tak boleh dan kena pantang daripada makan daging, makan ayam, makan ikan aja semua protein. Yang terbaiknya makan protein daripada vegetable. Jadi kena jadi vegetarian. Itu yang pertama. Jadi macam mana kita nak bagi tenaga kat dia, kena bagi Forever Life dan dia Bipolen bagi Propolis. Okey. Itu apa dia tanya? Zaitun Ismail tanya, Arji apa dia? Zaitun tadi? Dia ni daripada Sarimah. Turunkan urine, nak makan apa? Lepas ambil IVG tiba-tiba kena sembelit. Kerana tak cukup minum air lah. Jadi walaupun ambil aloe vera gel supaya tak sembelit, dia maknanya dia terlalu banyak toksin dalam badan dia dan dia terlalu banyak najis dan semua nak keluar tau. Semua nak keluar. Bila semua nak keluar jadi jam.
Jam lah kan, sebab dia terlalu banyak sekali sangat tu. Jadi bila jam tu dia jadi semelik tu. Jadi apa yang kena buat? Kena teruskan lagi lah. Dah bakal kena lebihkan lagi. Lebihkan lagi makan. Ya. Okey. Jadi lebihkan. Jadi kalau dia semelik jangan berhenti. Kalau berhenti memang lagi teruk lah. Jadi kalau dia semelik, maksudnya semua najis tu nak keluar. Tak boleh nak keluar tu dia semelik. Jadi kena teruskan ambil makan, kena lebih banyak lagi. Saya selalu kalau peringkat awal ni seminggu pertama biar habiskan 1 botol satu hari. Dia akan nampak biasa dia. Dan selepas saya ramai sakit-sakit yang tadi yang tanya ada GERD GERD penyakit yang usus. Dan biasa dia orang kata ini GERD ni memang tak boleh sembuh kan. Tetapi yang datang tempat saya ataupun yang sakit gastrik selalu datang dengan gastrik. Saya tak percaya kalau kata gastrik. Berarti ini bukan gastrik tetapi sebab masalah usus. Jadi apa yang saya buat? Saya even makcik tu dia kata dah pergi semua klinik lain, semua kata gastrik dan dia bagi ubat gastrik je. Jadi apa yang saya buat ialah saya kata okey makcik tak apalah, yang doktor yang dulu yang kata gastrik tu tak apa. Jadi kalau makcik nak baik ikut yang saya punya, saya bagi 1 botol ya. Kadang-kadang orang tua ni dia rasa kalau dia terkejut lah kalau bagi 3 botol terus. Saya bagi 1 botol, kata ambil ni 1 botol, makan ni sampai habis dalam masa 2 hari je. Ya, dalam masa 2 hari dan alhamdulillah dia boleh clear. Dia boleh, bila dia keluar buang najis dia yang pertama tu, dia akan rasa lega. So 2 hari lagi dia akan datang balik. Jadi itu ya, walaupun GERD sama juga. GERD ni yang pertama sekali ialah masalah usus. Masalah dia panggil leaky gut. Banyak leaky gut ni maksudnya sebab dia punya probiotik ni. Dia dalam badan kita ni dia banyak normal bakteria. Bakteria ni membantu metabolisme dalam badan kita. Jadi kalau kita terlalu banyak dia ambil chemical, ambil antibiotik ke ubat-ubat chemical ni, dia ubat-ubat ini akan membunuh normal bakteria yang ada pada usus. Jadi bila normal bakteria pada usus ni, pada perut kita mati, dia dah tak ada, dia tak boleh nak membantu proses metabolisme dalam badan kita. Ya. Jadi bila itu dah mati, jadi kita nak hidupkan kembali macam tu. Jadi macam mana nak buat? Yang pertama kita kena detox dulu, kena bersihkan dulu, kemudian kena bagi probiotik kat dia. Dan Forever pun ada probiotik ya. Bagi probiotik kat dia dan jadi bila kita detox bagi probiotik barulah normal bakteria ni boleh kembali normal. Berapa banyak normal bakteria di dalam badan? Siapa boleh jawab? Berapa banyak bakteria yang normal yang ada di dalam badan kita? Boleh tulis situ, saya nak tengok siapa boleh jawab soalan ni. Saya nak tahu orang yang faham kita dalam bakteria. Ada tak yang berani nak jawab berapa normal bakteria dalam badan kita? 200 mefong, 200 lebih. 3 juta lagi? Juta-juta. 3,000. 1 juta, semua salah. You tahu, normal bakteria dalam badan kita, trilion ni dekat sikit lah. Normal bakteria dalam badan kita lebih banyak daripada sel kita. Dia ada lebih kurang 700 trilion. Trilion. Lebih banyak daripada sel kita. Jadi benda tu sudah mati habis dah sebab kita makan terlalu banyak sangat ubat. Terutamanya orang sakit kronik. Jadi memang sedihnya saya tengok. Jadi kebanyakannya bila sudah habis semua tu, jadi kita berbagai penyakit. Puncanya daripada usus. Jadi sekarang ni dia ada konsep dia panggil brain gut axis. Brain, otak, gut. Gut ni adalah perut lah. Brain gut axis dia panggil. Dia penyakit banyak berpunca daripada usus. Jadi kita nak kembali balik bakteria yang normal dan usus tu macam mana nak buat? Kena clearkan usus. Kena clearkan, buat detox dahulu dan kemudian kena bagi probiotik. Banyak-banyak probiotik. Jadi bila kita bagi macam tu, barulah normal balik, barulah bakteria tu boleh hidup balik. Bila boleh hidup balik, barulah dia akan sihat. Jadi dia tak ada masalah leaky gut, tak ada ke. GERD, GERD tu gastroesophageal reflux disease.
Sebab dia orang tak tahu macam mana nak nak rawat, so dia tulis GERD je. Sebenarnya masalah usus. Jadi kebanyakan orang ada gastrik ke GERD ke, approach saya sama saja. Kita buat detox, bagi probiotik dan bagi increase dia punya immunity. Macam mana nak increase immunity? You tak boleh nak tinggal madu, tak boleh tinggal pemastin, tak boleh tinggal vitamin C. Kalau ada duit lagi, tambah lagi dengan bipolen propolis. Jadi itulah bendanya yang kena buat. Jadi macam mana pun, ada setengah-setengah saya selalu orang hantar mesej, Prof, kalau gastrik ni macam mana nak ubat, produk apa yang nak ambil? Sebenarnya soalan tu salah tau. Kalau soalan tu jangan tanya produk dulu, macam mana kita nak approach? Macam mana nak approach? Katalah saya punya ni kencing manis lah. Macam mana nak approach? Bukan produk tu. Kita kena ada kombinasi. Itu sebabnya saya selalu sebut kita kena ada macam 9 langkah nak pulihkan buah pinggang. 9 langkah. Saya baru sejak saya punya e-book berkenaan macam mana kita nak pulihkan buah pinggang. Ya, okey. Ini daripada siapa tadi yang sebelum ni? Okey. Okey, daripada ada satu lagi yang budak yang ni saya nak baca. Pak Cik Umar dan Encik Badri semakin sihat tapi 2 minggu ni tak apa. Ini daripada Faizal Daripada Faizal. Ni dua-dua ni orang hebat daripada Penang. Dia datang tempat saya, dia dah buah pinggang kronik, dah give up lah. Jadi saya pun dia daripada Penang dia datang tempat saya. Ini sebelum PKP. Saya kata ikut macam ni. Alhamdulillah. Dia kata dia dah pergi semua doktor daripada Penang, Kuala Lumpur. Cerita je mana doktor dia pergi. Tetapi tak boleh. Dia ada penyakit dia lagi teruk. Jadi alhamdulillah dengan approach kita ni sekarang ni alhamdulillah. Okey Apa lagi soal apa dia apa ni Selin apa yang kita tadi? Tadi tu yang kejap Charlie sekejap. Okey, kanak-kanak dengan kanser otak tahap 3 boleh showkan produk apa ya, Prof? Okey, umur nak tahu umur kanak-kanak. Dia tak tulis. Ini soalan daripada setiap sakit ni. Yang penting kita nak tahu bila you tanya, saya nak tahu umur dia sebab umur ni paling kurangnya saya boleh bayangkan. Saya boleh bayangkan lah. Terima kasih Fira. Saya boleh bayangkan macam mana keadaan pesakit tu. Ya. Jadi umur ni penting. Jadi kita tengok umur dia, sebab umur ni yang akan memberi gambaran pada saya. 3 tahun, Prof. Ya? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Okey, 3 tahun ni dia very tricky lah. Jadi apa yang you boleh bagi? You boleh bagi itulah, you boleh bagi pemastin lah. Pemastin dan juga bagi, dia cuma nak tingkatkan immunity dia peringkat pertama. Dan bagi aloe vera gel kena campur dengan nektar. Aloe vera gel campur dengan nektar. Jadi barulah dia boleh dan bagi pemastin lah. Itu. Jadi semua produk-produk yang dalam bentuk cecair lah. Sukatan, Prof. Ya? Sukatan berapa ml? Kanak-kanak ni untuk pemastin you bagi dalam 15 ml dah cukup. Nektar tu pun bagi dalam 50 ml. 3 kali sehari pun dah cukup. Banyak soalan ni boleh okey sebab memandangkan masa dah suntuk, jadi nanti boleh boleh mesej saya lah. Saya jawab semua tapi saya biasanya jawab mesej-mesej ni lepas pukul 10 malam lah. 10 malam saya akan mula jawab lah. Saya tengok mesej 2 kali sehari lah, pagi lepas subuh sekali dan malam. Saya jawab satu lagi ni daripada Eddie. Eddie tanya, eczema sampai suntik steroid pun dah tak jadi. Apa yang kita perlu suggest selain Clean9? Makanan apa yang dia perlu makan dan produk yang perlu? Okey, eczema ni sekali lagi saya nak sebut daripada Eddie. Eczema yang penting sekali, yang pertama sekali kita nak detox. Sebelum kita detox kena berhenti steroid. Dia tak boleh ambil steroid sebabnya apabila dia ambil steroid dia tak akan pulih penyakit dia.
Jadi berhenti steroid dahulu, kemudian kita buat detox dahulu. Kena detox dia bergantung pada umur sakit. Kalau orang dewasa kita bagi sebaik-baiknya 1 botol 1 hari. Dia akan boleh tengok. Dan selain daripada detox biasa, saya buat bekam setiap minggu. Kenapa? Kerana kita nak keluarkan soalan tadi ya. Kita nak keluarkan toksin dia tadi. Jadi kita buat detox dan kena ambil bagi pomasti, bagi nektar, ada jadi B pollen, B propolis, vitamin C. Okey. Okey. Nak nombor telefon. Jadi boleh telefon Selin boleh type situ nombor telefon saya boleh. Itu dah ada dah, Selin dah type dah. Kat situ boleh ambil telefon saya, boleh hantar mesej lah. Jadi soalan-soalan yang last lah saya nak jawab daripada Umi Kasum. Umi Kasum tanya buasir, minum aloe vera gel. Dia dah jawab dah. Okeylah. Jadi psoriasis pun sama dengan eczema lah, psoriasis. Okey, jadi saya rasa sebab dah pukul 10, klinik dah nak tutup, saya terpaksa pergi dahulu. Okey, 5 minutes kita endingkan Prof. Okey. Terima kasih kepada Prof. So memang nasihat Prof kat sini. Hari ni dapat belajar banyak dah. 5 minit kita akan dismiss kita punya meeting Prof. Okey. Okey. First thing world class product. Kita punya produk adalah world class punya. Memang kena sangat yakin pada produk. Itu dapat belajar nombor 1. Yang kedua, kena ada prinsip yang beribadi. Tadi itu apa? Ular yang menyusu agar tak akan hisap bisanya. Betul tak? Dapat belajar semua? Okey. So lepas tu, macam mana nak sapu semua insentif? Prof sudah bagi satu tips. Dream board kena sangat penting. You kena ada goal setting. Berapa ratus sisi you nak buat, kena pecahkan setiap minggu, setiap hari punya target. Okay? So lepas tu mesti kena detox. Healthy triangle sangat penting. Kena belajar betul-betul. Kalau hari ini you sudah faham itu healthy triangle, so apa-apa penyakit you punya klien tanya ke, pasti you boleh menjawab. Itu semua tak jadi masalah. So hari ini kita memang dapat belajar banyak. Dream is free. Kena berani fikir. Okay? So memang kita dapat belajar banyak-banyak daripada Prof. So I rasa kita kena tag 9333 untuk terima kasih kepada Prof yang sudahkan masa untuk kita. Sebab kita tahu Prof memang dia sangat busy. So kita rasa bersyukur kita dapat ambil masa sikit dengan Prof. Kita dapat belajar pada malam ni dengan confident Prof. Jadi hari ini kalau you kurang confident, you kena teringat malam ini apa yang Prof cerita dengan kita. You akan sangat yakin pada product forever. Okay? So kita terima kasih kepada kakak, adik-adik semua dalam ini keluarga besar forever. So anda semua adalah sumber inspirasi kepada kita. Okay? So terima kasih kepada yang semangat yang menghadiri kita punya meeting pada malam ini. So kita ending dengan slogan kita boleh tak? Buka kamera. Kita ada 271 orang yang sampai sekarang. Itu slogan 3 kali. Boleh rekod tak Sean? Ada rekod. Okey. Yes. No. Yes. Go. No limit. Yes. No limit. Go. Yes. No limit. No limit. Bye. Thank you. Tadi